Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini untuk video kali ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan quadratic equation. Okey, yang pertama sekali awak perlu tahu a standard form of quadratic equation. Okey, standard form dia adalah dalam bentuk ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. A dan B ni. Okay. A, B dan C ni can be any constants. Okay. A dia tak boleh sama dengan kosong. Kalau kosong dia dah tak jadi quadratic equation lah. Dia jadi linear equation. Okay. Kemudian highest degree dia adalah 2. So, itu yang awak perlu tahu untuk quadratic equation. Okey, ini adalah contoh-contoh quadratic equation. Okey, yang pertama, kita ada 3x kuasa 2 tolak 12 sama dengan 0. Kemudian, 5k kuasa 2 tolak 4k tambah 1 sama dengan 0. Dan C 4M kuasa 2 tolak 8M tambah 2 sama dengan 0. Dia tak semestinya pakai X. Any unknown kita boleh pakai. Okay, cumanya yang A ni, nilai A ni tak boleh 0. Okay, kemudian ada 3 metod untuk selesaikan masalah quadratic equation ni. So, methods of solving, yang pertama kita akan belajar factorization, yang kedua quadratic formula, dan yang ketiga nanti kita akan belajar completing the squares. Okay, untuk factorization, okay, saya akan tunjukkan contoh yang pertama. Okay, yang pertama kita kena keluarkan, tengok term yang pertama x kuasa 2. So kena fikir apa darab apa dapat x kuasa 2. So kita tahulah x darab x. Okay, kemudian tengok nombor di belakang. Hasil darab 2 nombor untuk dapat 18. Dan hasil tolak atau tambah 2 nombor tu mesti dapat nombor di tengah. Okay, so 18 kita cuba 6 darab 3. Okay, so kita darab silang. Ini akan dapat 6x dan 3x. Okay, untuk dapatkan negatif 3m ni. Okay. Yang ini patut kita pakai M. Ikut unknown dia. Okay. 6M dengan 3M, operasi apa yang perlu kita jalankan supaya dapat negatif 3M. So, kita letak negatif kat sini dan tambah kat sini. Okay, so kita akan dapat negatif 3M. So, bila dua syarat ni kita penuhi, maksudnya kita boleh pakailah nombor 6 dan 3. Okay, sign dekat sini kita letak dekat tengah. Tambah kat sini, tambah. Okay, jadi hasil factorization tadi kita boleh tulis dia sebagai M tolak 6 darab dengan M tambah 3 sama dengan 0. So, equation ni tadi boleh di-factorize kepada ini. Kemudian kita nak selesaikan M tolak 6. Kita ambil satu-satu sama dengan 0. Jadi, M sama dengan 6. Okay, kemudian ambil bracket yang kedua. M tambah 3 sama dengan 0. So, M sama dengan negatif 3. Jadi, jawapan akhir kita M sama dengan 6 dan negatif 3. Okay. Contoh yang seterusnya. Okay, saya ambil contoh yang ada nombor dekat depan ni.
Okey, sama juga kita keluarkan dua nombor yang hasil darabnya sama dengan 2x kuasa 2. Okey, so 2x kuasa 2 boleh ditulis sebagai hasil darab 2x dan x. Okey, 6 pula hasil darab dua nombor. Katalah kita ambil tiga dan 2. Tak boleh Oh, sorry. Soalan dia 13. Okey, 13. Okey, 2x kuasa 2 ni tadi adalah hasil darab 2x dan x. Okey, kemudian 6. Untuk membolehkan kita dapat 13, saya pilih 1 darab 6. Okey, kemudian kita silangkan. Okey, ni dapat x, ni 12 x. Okey, untuk dapatkan nilai tengah negatif 3x, kita kena jalankan operasi tolak dan tolak. Okey, baru kita akan dapat negatif 13. Sama macam nombor tengah ni. Okey, jadi operasi ni tadi kita bawa tengah sini. Dan daripada situ hasil factorization dia kita dapatlah 2x tolak 1 darabkan dengan x tolak 6 sama dengan 0. Dan kita selesaikan 2x tolak 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 dan x sama dengan 1 per 2. Okey, kemudian kita ambil faktor yang sebelah kanan ni. Kita selesaikan dia juga. X tolak 6 sama dengan 0. So, X sama dengan 6. Okey, jadi nilai X kita tadi sama dengan nilai X kita sama dengan 1 per 2 dan 6. Okey. So, itu adalah untuk factorization method. Okey, untuk factorization method ni, selain daripada kaedah silang yang saya ajarkan tadi, awak juga boleh menggunakan kalkulator. Okey, cumanya awak kena kenal pasti awak punya nilai A, B dan C. Pastikan dia duduk dalam keadaan yang betul lah, standard form quadratic equation. A, B, nilai B ni koefisien bagi X dan C. Okey. Okey, step yang pertama, awak tekan mod 3 kali sampai awak jumpa perkataan EQN, equation. Okey, pilihan tu nombor 1. Okey, step yang kedua, dia akan keluar unknowns. Okey, awak tekan lagi arrow ke kanan. Okey, kemudian dia tanya degree. Degree 2 lah, kuasa tertinggi kita 2. Okey, kemudian awak masukkan nilai A awak tadi, 3, B, 1 dan C, negatif 2. Okey, bila awak dah masukkan semua nilai ni nanti, last kali dia akan keluar jawapan dia, nilai X. Okey, nilai X awak akan dapat 2 per 3 dan negatif 1. So, awak boleh tulis dia dalam bentuk equation. Jadi, 3X
kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi equation ni awak boleh tulis dalam bentuk dia punya factorization dia yang telah difactorize 2 per 3 X tolak X tolak 2 per 3 darab dengan X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, cumanya kalau dalam bentuk fraction macam ni, awak tak boleh biarkan dia macam ni. Mesti didarabkan. Ni mesti darab dengan 3. Yang ni pun darab dengan 3. So, kita akan dapat 3X tolak 2 darab X tambah 1 sama dengan kosong. Dan baru kita selesaikan. 3X tolak 2 sama dengan kosong. 3X sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Kemudian X tambah 1 sama dengan kosong. So, X sama dengan negatif 1. So, maksudnya bila awak tekan kalkulator, awak memang dah dapat jawapan dia siap-siap. So, macam mana awak nak adjust dia jadi equation? Dia jadi macam ni lah. Kalau positif, awak negatifkan. Kalau negatif, awak positifkan. Okay, cumanya kena ingatlah macam saya cakap tadi, kalau fraction, mesti awak kena masukkan dia punya bawah ni. So, caranya, dua-dua term dekat sini perlu didarabkan dengan nombor bawah ni. Okay, so ni darab 3. Yang X dekat sini pun perlu didarabkan dengan 3. Okay, so ini cara kalau awak pakai kalkulator lah untuk cari nilai X. Okay, dah dapat nilai X ni, awak tuliskan dia dalam bentuk equation. Equation ni mesti lengkap lah. Okay. Macam ni, positif 1. Bila masuk equation, dia jadi negatif 1. Kat sini negatif. Bila masuk equation, dia jadi positif. Okay, so kemudian mesti disamakan dengan kosong. Kemudian awak ambil setiap satu, selesaikan. Okay. Step awak perlu dimulakan daripada equation yang awak dah factorize. Bukan daripada nilai yang awak dah tekan daripada kalkulator. Okay. Contoh yang seterusnya, X kuasa 2 tambah X tolak 42 sama dengan kosong. Okay, so ini tadi nilai yang awak dapat daripada kalkulator. Okay, tapi awak kena start dengan equation yang awak factorize. Okay, macam ni negatif 7, so jadi X tambah 7. X sama dengan 6, X tolak 6 sama dengan kosong. Okay, kemudian selesaikan 1 per 1 untuk dapatkan penyelesaian bagi nilai X. Okay, yang ni pun sama. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat X negatif 5 dan negatif 2. Tapi awak perlu start dengan equation dalam bentuk yang awak dah factorize. Okay, terbalikkan dia punya sign. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Kemudian selesaikan 1 per 1. So, ini adalah jawapan akhir awak. Okay, itu tadi adalah method yang pertama, iaitu by factorization. Okay, untuk method yang kedua, ini adalah method yang kedua, quadratic equation. Okay, quadratic equation, kita akan pakai formula. Okay,
X equals to negative B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okey, sama juga awak kena keluarkan. Okey, kita sambung lagi dengan metod yang kedua, iaitu quadratic equation. Okey, untuk quadratic equation, kita akan pakai formula quadratic. Okey, untuk dapatkan nilai X, formulanya adalah negatif B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okey, sama juga kita kena keluarkan nilai A, B dan C sebelum kita nak masukkan dalam formula. Cuma sebelum tu awak kena pastikan equation mesti dalam bentuk standard quadratic equation. Okey, perkali bagi X kuasa 2 dekat depan, perkali bagi X duduk dekat tengah dan nombor dekat belakang. Okey, kalau dia tidak berada pada kedudukan yang sepatutnya, awak kena susunlah sebelum awak keluarkan awak punya nilai A, B dan C. Okey, so sekarang kita dah keluarkan nilai A kita sama dengan 2, B negatif 3 dan C negatif 4. Kita nak masukkan dalam formula. Okey, formula ada negatif, so kena letak negatif. B kita sama dengan negatif 3, letak dalam bracket, tambah tolak square root negatif 3 kuasa 2, ni B B kuasa 2, negatif 3 kuasa 2, tolak 4 A2, masukkan dalam formula. C negatif 4, kemudian perkan dengan 2 darab A. A kita tadi 2. Okey, negatif 3, negatif, negatif, positif. Tambah tolak punca kuasa. Negatif 3 kuasa 2 tadi sama dengan 9. Negatif, negatif, positif. 4 darab 2, 8. 8 darab 4, 32. Dan kita selesaikan dapat square root 41. Okey, kemudian tadi ada nilai positif negatif. Jadi kita pecahkan jawapan kita ni kepada 2. Okey, 1 tambah 1 tolak. Kemudian kita selesaikan 1 per 1. Selesaikan bahagian atas dulu. Boleh tekan kalkulator. Dah dapat nilai atas. Baru bahagikan dengan nombor di bawah. Okey. Yang kedua ni pun sama. 3 tolakkan dengan square root 41. Boleh tekan kalkulator. Dah selesaikan di atas. Baru bahagikan dengan nombor di bawah. So jawapan akhir kita untuk nilai ini, nilai quadratic equation kita ni tadi adalah 2.35 dan negatif 0.851. Okey, contoh yang seterusnya ni pun sama. Daripada quadratic equation ni tadi, kita keluarkan kita punya nilai A, B dan C. Okay, kemudian kita just simply substitute the values into the formula. Okay, negatif B 12 tambah tolak punca kuasa B kuasa 2, 12 kuasa 2, 144. Ni dia dah mudahkan Negatif 4AC, 4 darab 1 darab 32, dapat 128. Kemudian, okey, dekat sini dia dah masukkan nilai. Dia masukkan nilai sini. Okey, lepas tu step yang seterusnya daripada sini turun ke sini diselesaikan. Okey, 144 tolak 128 sama dengan 16. 16 punca kuasa 2 sama dengan 4. Okey, dan kita pecahkan kepada 2. Satu pengiraan tambah, satu lagi pengiraan tolak. Dan kita akan dapat nilai X kita iaitu negatif 4 dan negatif 8.
Seterusnya, kita akan pergi kepada metod yang ketiga, iaitu completing the square equation. Okey, ini adalah steps involved. Step ni awak perlu ingat untuk memudahkan jalan kerja pengiraan awak lah. Okey, yang pertama, nilai A mesti sama dengan kosong. Okey, ni tadi standard form untuk quadratic equation. Okey, nilai A ni mesti 1. Kalau bukan 1, awak kena bahagikan lah. Kalau katalah dekat sini 3, so the whole equation perlu dibahagikan dengan 3. Okey, kemudian C kita bawa ke sebelah kanan equation. Okey, dan step yang ketiga, kita kena keluarkan kita punya nilai B, koefisien bagi X ni, dan kita darabkan dengan 1/2. 1/2. Okey, so maksudnya dah darab 1/2 tadi, awak letak dia dalam bracket kuasa 2 macam ni. Kemudian kita nak letakkan dia, tambahkan dia into the left and right equation. Sebelah kiri kena tambah, kanan pun kena tambah. Okey, contoh macam ni. X kuasa 2 tambah 12X tambah 32 sama dengan 0. Step yang pertama, okey. Nilai depan X kuasa 2 ni 1. Okey, kemudian step yang kedua, C bawa ke belakang. Step yang ketiga, kena keluarkan kita punya B. B tadi sama dengan 12. Okey, kita sambung Bawa keluar B. B kita 12. Okey. B ni tadi kena didarabkan dengan 1/2. So 12/2. Kemudian perlu dikuasa 2kan. Okey, macam ni. 12 bagi 2, 6. 6. Kuasa 2. Okey, so sebelah kanan ni 6 kuasa 2. Yang ini pun tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, kemudian kita selesaikan negatif 2 tambah 36. Tu yang dapat 4 kat sini. Okey, kemudian 6 kuasa 2. Yang ini kalau tak tulis 36 pun tak apa. Okey, tengok dekat depan ni. Ada X kuasa 2. Belakang ada 6 kuasa 2. Okey, kita tak perlu ambil kuasa 2 tu. Kita letak dia dalam bentuk bracket macam ni. X tambah 6, X tambah 6. Atau daripada X kuasa 2 ni tadi, boleh letak X tambah 6 kuasa 2 saja. So ni tak perlu. Okay, X tambah 6 kuasa 2 sama dengan 4. Okay, kuasa 2 ni bawa pindah ke sebelah kanan. Kita nak selesaikan dia punya kuasa 2 tu. Okay. So yang ni dah terhapuslah. Bracket square root dengan square. Jadi X tambah 6 sama dengan punca kuasa. Bila ada punca kuasa, kita nak selesaikan mesti ada simbol plus minus. Punca kuasa 4 tadi sama dengan 2. So ada plus minus. Jadi ada dua penyelesaian jugalah. Yang pertama, X tambah 6 sama dengan plus 2. Yang kedua, X tambah 6 sama dengan negatif 2. Ada dua penyelesaian. Kemudian kita selesaikan satu persatu. X sama dengan 6 pindah sebelah, negatif 6. Negatif 6 tambah 2, negatif 4. Sebelah kanan ni pula, X sama dengan negatif 2, tolak 6. Selesaikan, dapat negatif 8. Kita tengok contoh yang lain. Ni contoh yang tadi sebenarnya. Saya tunjuk daripada awal. So nilai depan 1. Step pertama, Step yang kedua, C bawa ke belakang. Negatif 32. Kemudian bawa keluar B. B kita sama dengan 12. Perlu didarabkan dengan 1/2.
Okey, tulis 12 per 2. Kemudian tadi perlu dikuasa 2. Kemudian letakkan di sebelah kiri dan kanan equation. So ni tadi 12 bagi 2, 6. 6 kuasa 2. Sebelah kiri kita letak tambah 6 kuasa 2. Sebelah kanan pun sama juga, kita tambahkan. Tapi kita boleh selesaikan terus tambah 36. Sebab yang sebelah kanan ni kita nak selesaikan. Sebelah kiri perlu ditulis dalam bentuk kuasa 2. Sebab kita nak buat penyempurnaan kuasa 2. Okay, awak tengok dekat sini ada X kuasa 2 dan 6 kuasa 2. Abaikan. Tinggalkan kuasa 2 ni. Ambil sign dekat depan nombor kat sini. So, X tambah 6. Just ambil itu saja. Kuasa 2. Itu teknik. Salah satu teknik yang awak boleh gunakan lah. Sama dengan sebelah kanan negatif 32 tambah 36 sama dengan 4. Okay, X tambah 6 punca kuasa. Kuasa 2 pindah sebelah. Jadi punca kuasa 4. Bila punca kuasa mesti ada plus minus sign. Okay. Jadi ada dua nilai X ni nanti. So yang pertama ni negatif 6 plus minus 2. Okay. Yang pertama negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua negatif 6 tolak 2 sama dengan negatif 8. So jawapan dia negatif 4 dan negatif 8. Sama macam tadi Ini saya tunjuk step by step lah supaya awak lebih nampak. Okay, contoh yang seterusnya. Saya bagi contoh yang dekat depan ni bukan 1. Okay, kalau bukan 1, apa yang kita boleh buat? Itu step yang pertama kena buat. Bahagi dengan 6. The whole equation perlu dibahagikan dengan 6. Okay, ini pun sama. Okay, so kita akan dapat X kuasa 2 tolak 7 per 6X tolak ni simplify 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 0. Okay, kemudian step yang kedua C kita tulis di belakang. 1 per 2. Okay, keluarkan B. B kita keluarkan sama dengan negatif 7 per 6 darab dengan 1 per 2 sama dengan ni kita buat keluar negatif 7 per 12. Okay, kemudian kita kuasa 2 kan dia, masukkan sebelah kiri dan kanan equation. X kuasa 2 tolak 7 per 6X. Okay, tambah dengan negatif 7 per 12 kuasa 2. Sebelah kanan 1 per 2 tambah negatif. Okay, bila kuasa 2 dah jadi 49 per 144. Okay, yang ni macam saya cakap tadi. Kuasa 2 kita gabungkan. X tolak 7 per 12. Kuasa 2. Tambah ke tolak ke kita tengok dekat depan. Kalau positif tambah. Kalau tolak, tolak. Okay, sebelah kanan kita selesaikan. Awak boleh tekan kalkulator. Okay, so yang ni kita dapat 1, 2, 1 per 1, 4, 4. Okay, kuasa 2 ni kita bawa pindah ke kanan. X tolak 7 per 12 sama dengan punca kuasa plus minus 1, 2, 1 per 1, 4, 4. Okay, so kita akan dapat
X tolak 7/12 sama dengan so ni tadi kita dapat 11/12. Daripada bawah ni punca kuasa 121/144. Kemudian kita selesaikan satu persatu macam tadi juga. X sama dengan 7/12 tambah 11/12. Ni kita dapat 18/12 bagi dengan 6, 3/2. Lagi satu. X sama dengan 7/12 tolak 11/12 sama dengan negatif 4/12 atau kita simplify lagi 1/3. So negatif 1/3. So jawapan untuk X kita adalah 3/2 dan negatif 1/3. So ini tadi adalah 3 methods yang kita dah belajar untuk penyelesaian bagi quadratic equations. Yang pertama tadi by factorization method, yang kedua by formula, dan yang ketiga by completing the square. Bila soalan minta satu-satu method tu, awak perlu ikut apa yang soalan minta. Kalau dia minta by factorization, kena jawab gunakan factorization. Kalau minta guna quadratic formula, wajib kena gunakan quadratic formula. Dan kalau dia minta awak selesaikan guna completing the square, mesti selesaikan guna completing the square method. So ini adalah bahagian kedua yang terakhir untuk chapter yang pertama ni. Untuk video akan datang, saya akan masuk ke subtopik yang seterusnya, iaitu partial fractions. Untuk penyelesaian kuadratik pada video pada kali ini, awak boleh rujuk contoh-contoh yang lebih banyak dekat dalam modul. Saya harap semua antara awak ni ada simpanan modul untuk kursus ni, simpanan sendiri. Sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.